Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat datang ke Bicara Al-Muslih. Siri-siri Bicara Al-Muslih ni akan menawarkan maklumat dan juga ilmu, ya, berkongsi maklumat dan ilmu dengan Tuan Haji Azmi Abdul Jalil adalah seorang pengasas, ya, kepada Al-Muslih. Al-Muslih ni satu syarikat yang memperkenalkan beberapa produk bagi membantu menjaga kesihatan diri, ya, dan juga kesihatan atmosfera dalam rumah, environment di rumah. Jadi antara rutin harian kita dalam kita berada di rumah ialah berada di dapur. Dapur adalah tempat beradanya makanan dan tempat beradanya minuman, ya, penyediaan makanan di sana. Jadi apabila perkara makanan ini ada, maknanya akan mengundang, ya, tetamu yang tidak kita rasa selesa untuk bersama kita, iaitulah semut, lalat, lipas dan kadang-kadang tikus juga, kerana mereka juga mencari sumber makanan yang ada di dapur. Jadi hal ini menyulitkan kita, khususnya suri rumah, untuk menangani perkara ini. Dan yang lebih bahayanya ialah apabila binatang atau serangga ini meninggalkan kuman penyakit kepada kita dan menyebabkan terjejasnya, ya, kesihatan kita seharian. Jadi untuk memulakan bicara ini, mungkin Tuan Haji Azmi boleh berkongsi sedikit bagaimana kebiasaan ni lah yang kita terjumpa, ternampak, terlihat dan terserempak di dapur kita dengan binatang ataupun haiwan atau serangga-serangga ni, untuk kita sama-sama hadamkan dan cuba memahami kenapa perkara ini bahaya kepada kita. Silakan Tuan Haji. Baik, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkenalan dengan Al-Muslih Solution Sdn Bhd, sebuah syarikat Bumi Putra yang mengusahakan produk dalam kehidupan kita yang berasaskan kepada bahan-bahan organik dan alami semula jadi, insyaAllah. Okay. Jadi ramai yang kurang faham ataupun yang tahu tetapi tidak sedar bahawa bermulanya kehidupan kita sehari-hari adalah bermula di dapur. Hari kita bagi seorang manusia ni, ataupun hari kita bagi satu keluarga, bermulanya adalah di dapur. Apabila suri rumah bangun pagi menyediakan sarapan untuk anak-anak dia, menyediakan sarapan untuk keluarga dia, untuk memulakan kerjaya pada hari tersebut, sama ada bekerja, berjalan, berniaga ataupun beramal ibadat. Apa-apa pun akan bermula daripada dapur. Jadi apabila kita bercakap kehidupan kita bermula daripada dapur, dan daripada situlah kita kena mula bagi perhatiannya, iaitu menyediakan sarapan, menyediakan makanan yang pertama selamat, sihat, ada barakahnya, dan juga tidak menjejaskan kesihatan seharian anak-anak ataupun suami ataupun keluarga tersebut dengan makanan yang disajikan. Okey, tetapi kita juga jangan lupa bahawa di dapur kita juga ada penyakit. Di dapur kita juga ada unsur-unsur ataupun ada punca punya penyakit bermula di dapur juga, iaitu penyajian makanan yang tidak teratur, penyajian makanan, penyediaan makanan yang dicemari oleh makhluk-makhluk lain. Di sini ada dua makhluk yang saya nak bincangkan. Pertama, makhluk yang kita nampak, dan yang kedua makhluk yang tak nampak. Okey, persoalannya di sini, berapa ramai suri rumah, berapa ramai di antara kita yang menyedari hal ini? Tentang serangga, macam kata Prof tadi, tentang cicak, lipas, tikus dan lain serangga, benda yang kita boleh nampak dan kadang-kadang kita tak nampak, tetapi dianya ada. Kita sediakan sajian makanan, letak di atas meja, kemudian kita ke dalam bilik ataupun ke ruang tamu memanggil keluarga kita untuk datang untuk menjamah makanan. Tetapi sepeninggalan kita, makanan kita dah dijamah oleh semut. Ataupun sepeninggalan kita, makanan yang kita sajikan atas meja sementara menunggu keluarga kita datang untuk berkumpul dan menjamah makanan yang kita sajikan,
dijamah dulu oleh cicak. Kalau lipas Dijamah dulu oleh lipas. dan juga lalat. Dan juga kita jangan lupa bahawa ada juga makhluk lain yang menumpang makanan kita di atas meja tersebut. Ya. Dan kita selalu kena ingat juga bahawa apabila benda-benda ini menjamah makanan kita, dia memberi balik upah kepada kita. Tetapi kebiasaannya upah yang diberikan oleh makhluk tersebut adalah upah yang boleh mendatangkan musibah kepada diri kita. Contohnya lah lipas misalnya. Lipas yang mendatangi atas meja makan kita, menjamah makanan kita, selalunya lipas ni dia akan datang daripada habitat dia. Dalam longkang, dalam lubang saluran air di sinki di rumah kita, di dapur kita, dalam kabinet dapur kita. Sebab tempat penginapan lipas yang paling disukai adalah tempat yang gelap dan lembab. Tempat yang gelap dan lembab ni kebiasaannya dia membiarkan bakteria-bakteria yang boleh mendatangkan musibah kepada diri kita manusia. Terutamanya bagi kita yang imuniti badan kita lemah. Ya. Contohnya kuman Samarinda dan lain-lain bakteria yang ada yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Jadi apabila menyedari hal-hal tersebut, kami di Al-Muslih Solution Seram Berhad merasakan kami mengambil tanggungjawab fardu kifayah, mencari jalan, menyediakan produk, menyediakan bahan yang dapat membantu suri rumah, dapat membantu keluarga tersebut mengawal selia ataupun mengawal dapur rumah tempat bermulanya kehidupan sesebuah keluarga itu, supaya makanan yang disajikan lebih selamat dan bermanfaat kepada ahli keluarga yang menjamahnya. Contohnya lah dengan produk yang kami hasilkan, iaitu semburan organik serbaguna Al-Muslih. Semburan organik serbaguna Al-Muslih ini diasaskan daripada bahan-bahan semula jadi, bahan-bahan alami yang digunakan sehari-hari di dapur rumah kita juga. Yang tu kita akan berbicara di siri-siri yang akan datang, insya-Allah. Baik, Tuan Haji sebut tentang lipas tadi, dan tempat duduknya ialah tempat gelap, tempatnya lembab dan juga kotor, dan semasa lipas ini berada dalam tempat-tempat tu maupun semut lah umpamanya, dia akan ada bakteria yang berada bersama dia. Jadi boleh Tuan Haji jelaskan sikit lagi bagaimana bakteria tu boleh sampai kepada makanan tadi yang dikatakan tu tadi. Kita tahu bakteria adalah sejenis makhluk Allah Ta'ala yang halus dan tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Tetapi ianya boleh dibuktikan secara saintifik, cara perubatan moden. Lipas dia membawa bakteria yang paling bahaya yang saya baca daripada kajian-kajian yang saya buat, iaitu sejenis bakteria dikenali sebagai Samarinda. Samarinda ni apabila dia terkena pada makanan kita dan kita menjamah makanan yang dicemari oleh bakteria Samarinda ni, akan menyebabkan berlakunya ceret beret. Ceret beret. Sifat lipas daripada apa yang kita buat, daripada apa yang kita buat kajian dan kita tahu daripada laporan-laporan pakar-pakar lain, lipas apabila dia datang keluar daripada lubang tempat kita kata persembunyian dia, badan dia, kaki dia, tubuh dia dicemari oleh bakteria Samarinda ni. Dan kita faham lipas dia menjamah makanan, dia bukan dia duduk tepi pinggan dia makan. Lipas naik dalam makanan kita, masuk dalam pinggan yang disajikan. Daripada situ dia meninggalkan bakteria-bakteria ni di atas makanan kita. Satu. Yang kedua, sifat lipas apabila dia menjamah makanan, makanan baru akan masuk dalam abdomen dia, dalam badan dia, dalam mulut dia. Tetapi pada yang sama juga, makanan yang dah dihadam di dalam perut dia akan dikeluarkan sama juga. Dimuntahkan balik di tempat dia makan. Itu yang paling berbahaya. Itu yang paling bahaya. Dan dia muntahkan balik macam kita lah. Kita muntahkan balik apa yang ada dalam perut kita dan kita makan balik. Cuba kita imagine. Cuba kita imagine anak kita menjamah makanan, kemudian muntah dalam pinggan tu dan ambil muntah tu makan balik.
Ini yang berlaku seperti macam mana lipas tadi. Ya, ya. Okey, dia menjamah makanan kita dan dia memuntahkan balik makanan yang dah dihadamkan di dalam perut dia supaya dia mengosongkan abdomen dia untuk dimasukkan makanan-makanan baru. Ya, ya. Dan ini yang kita jamak Hmm. bagi keluarga kita makan. Tapi alhamdulillah sudah tentunya kita akan diserang oleh bakteria ni. Jadi Dan- kalau katalah orang mengelakkan daripada lipas menjamah makanan ni, ditutupkan tudung saji seumpamanya. Boleh jadi itu satu kaedah yang boleh menjauhkan ancaman apa nama tadi, lipas. Tetapi lipas tetap ada dalam rumah. Ya. Lipas tetap membiak dalam rumah. Jadi mungkin sebelum kita tutup tu, yang baiknya kalau dapatnya kita mencegah daripada dia berada dalam rumah. Jadi adakah produk ini boleh mencegah lipas daripada berada dalam rumah? Okey. Macam Profesor tanya saya tadi, makanan atas meja kita tutup, Ya. tutup saji. Dan lipas tak boleh masuk ke atas makanan kita. Ya. Saya nak bagi ingat bahawa tudung saji yang kita simpan tu, kita sedar ataupun tidak, lipas pun telah melaluinya dulu. Ya, ya, ya. Okey? Lipas telah melalui tudung saji tu. Ya, ya. Sebab tudung saji apabila kita tutup makanan, wap makanan secara tak langsung dia akan Keluar ni. keluar dan kekal di tudung saji Ya, tersebut. ya. Betul. Dan bau, kita kena ingat, serangga ni dia punya drea bau ada 26 kali ganda daripada drea bau manusia. Ya. Sebab tu apabila kita letak sebuku gula atas meja, Hmm, hmm. kita duduk dalam bilik, kita tak bau lagi. Tapi yang akan mendatangi gula tersebut adalah semut. Sebab semut drea bau dia sama dengan lipat 29 kali ganda manusia. Okey. Jadi, cuba kita fikir. Meja yang kita tinggalkan kosong sebelum letak makanan, Ya, ya. berkemungkinan ataupun tidak lipas dah merayap dulu atas meja tersebut dan dia meninggal sama renda di situ. Okey. Maka kita letak pinggan dengan penuh dengan makanan kita, tangan kita menyentuh meja Ya. yang dicemari oleh bakteria tersebut Okey. dan kita makan. Ya, ya. Kalaupun kita tak nampak lipas, tetapi lipas masih ada di dalam rumah kita dan lipas masih boleh menjejaskan kesihatan keluarga kita Ya. dengan dia meninggalkan Hmm. kesan-kesan laluan dia, dia meninggalkan kuman-kuman bakteria tadi. Baik, tadi. Ha. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapati bahawa walaupun kita menggunakan tudung saji atau tutup apa sekalipun, ada beberapa perkara yang kita tak nampak, terutamanya bakteria yang halus yang tak boleh dilihat dengan mata kasar, yang boleh maknanya terlekat, ya, terhinggap, berada pada makanan-makanan tadi. Termasuklah sentuhan tangan kita pada meja-meja yang mungkin telah pun dicemari oleh kuman bakteria, oleh lalat ataupun kita kata lipas tadi, dan menyebabkan kita boleh terkena kuman bakteria. Baik. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita mencegah, ya, lipas tadi daripada terus berada dalam rumah. Jadi inilah yang kita akan bicarakan dalam siri bicara Al-Muslih seterusnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti siri bicara ini dalam YouTube, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan sebarkan pautan kita kepada kenalan-kenalan agar mereka terpelihara kesihatan mereka, agar mereka selamat, ya, berada di dapur di rumah dan hidup dalam keadaan keluarga yang bahagia, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tengok.